Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus Minggu Depan di mana seperti biasa kita rangkumkan sedikit segala laporan berita yang utama yang kita saksikan sepanjang minggu ini dan kita memberikan sedikit preview kepada apa yang kita boleh jangkakan akan berlaku minggu depan. Dan sudah tentu antara fokus sepanjang minggu ini adalah lawatan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin ke Arab Saudi dan juga Emirah Arab Bersatu. Perdana Menteri melakukan lawatan rasmi selama 4 hari di Arab Saudi dan 3 hari di Emirah Arab Bersatu atau UAE. Berita yang paling mendapat perhatian daripada lawatan ini adalah persetujuan Arab Saudi untuk meningkatkan bilangan jemaah haji dari Malaysia sebanyak 10,000 orang. Ini meningkatkan jumlah kuota jemaah haji Malaysia kepada kira-kira 40,000 orang setiap tahun menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri untuk Hal Ehwal Agama Datuk Seri Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Tetapi pelbagai topik turut dibincangkan oleh Perdana Menteri dengan pemimpin kedua-dua negara ini, termasuk dalam aspek pertahanan, pendidikan, jaminan makanan, perdagangan dan juga isu kelapa sawit. Tapi yang mendominasi berita hari ini dan juga dijangka sepanjang minggu depan adalah perkembangan politik seperti biasa. Lagi ahli parlimen keluar Parti Keadilan Rakyat. Kali ini ia Datuk Dr. Xavier Jayakumar yang umum meletak jawatan selaku naib presiden dan juga ahli parti itu. Xavier, seperti beberapa ahli PKR yang keluar parti sebelum ini berkata, beliau kini menyokong Kerajaan Perikatan Nasional. Xavier bagaimanapun kekal sebagai ahli parlimen bebas, beliau tidak mengesahkan akan menyertai mana-mana parti. Xavier berkata keputusan ini adalah kerana beliau kecewa dengan beberapa perkara. Antaranya, prioriti parti itu, parti PKR, yang patut diletakkan kepada menyokong kerajaan menangani pandemik COVID-19 dan membina semula ekonomi. Dan katanya bukan bertelingkah antara satu sama lain. Banyak yang kita boleh kupas daripada tindakan terbaru Datuk Dr. Xavier. Beliau menjadi yang terbaru dalam sekurang-kurangnya 16 wakil rakyat PKR yang umum keluar parti itu sejak tahun lepas. Saya akan bercakap dengan pengarah komunikasi PKR Fahmi Fazil berkenaan dengan apa impaknya dan bagaimana PKR dan juga Pakatan Harapan membina semula kekuatan untuk menghadapi PRU15 yang semakin dekat. Itu selepas kita berhenti rehat nanti dalam segmen kedua. Tetapi untuk sekarang ini, sejak sebulan lepas, kita di Malaysia menghadapi cuaca yang panas. Kadang-kadang sangat panas. Sehingga Met Malaysia pernah menyifatkannya sebagai cuaca luar biasa panas. Suhu puncak yang biasanya mencecah 32 hingga 34 darjah Celsius meningkat sehingga ke 36 atau 37 darjah Celsius pada sesetengah hari sepanjang sebulan lepas. Ini kerana Malaysia melalui fasa akhir monsun timur laut ataupun peralihan monsun sebenarnya sejak Februari lepas yang membawa bersamanya cuaca yang luar biasa panas ini. Tapi selepas sebulan kita menghadapi bahang ini, kini mungkin datang perubahan yang ramai alu-alukan atau mungkin tidak. Jadi adakah kita menjangkakan cuaca akan lebih sejuk ataupun kalau bukan sejuk pun kurang panas berbanding sebulan lepas? Adakah kita menjangkakan banyak hujan? Mungkin ada yang mengatakan ribut petir, mungkin banjir sekalipun. Apa yang kita boleh jangkakan, Dr. Hisham? Okey, bila peralihan monsun ni maknanya dia dalam situasi angin yang tak berapa, yang bertiup agak perlahan ni, berserta dengan kelembapan udara yang tinggi dalam atmosfera kita, maka ini akan menggalakkan pembentukan awan ribut petir lah. Dan awan ribut petir ini kita tahulah akan membawa hujan yang lebat, kadang-kadang ribut, angin kencang dan juga pada masa yang sama boleh mendatangkan bahaya kilat. Dan bila kita sebut hujan peralihan monsun daripada awan ribut petir ini, biasanya hujan ni adalah hujan yang lebat dalam tempoh yang singkat lah. Sekitar sejam atau 2 jam. Dalam kes-kes yang teruk boleh mencapai sehingga 4 jam kadang-kadang. Dan bila hujan yang lebat dalam tempoh yang singkat, makna dia kita punya longkang, sistem longkang kita mungkin tak dapat menampung air dan air hujan tersebut. Jadi akan berlakulah banjir-banjir kilat di kebanyakan tempat lah, terutamanya di kawasan bandar yang kita kata banyak lubang-lubang air yang perlu dilalui oleh hujan yang banyak ni. Ini masalah yang kita dah depani dah bertahun-tahun lamanya, Dr. Hisham. Khasnya di kawasan bandar, betul, seperti di Kuala Lumpur. Bagaimana sistem pengairan dan saliran kita boleh ditambah baik untuk kita mengelakkan ataupun sekurang-kurangnya menghadkan insiden banjir berlaku? Kerana ini adalah masalah sama yang kita berdepan setiap tahun tapi kita masih lagi belum boleh menanganinya. Bagaimana infrastruktur kita boleh ditambah baik untuk
menangani masalah ini dengan lebih baik? Ya. Dalam kes ni saya rasa pihak-pihak majlis bandaraya, majlis perbandaran ataupun pihak-pihak yang kita kata membuat maintenance untuk longkang-longkang ni, makna dia kena ada sedikit kajian lah mengenai kita punya hujan, intensiti hujan yang sebagaimana yang boleh ditampung oleh longkang-longkang yang sedia ada lah. Itu yang saya rasa kena pihak-pihak berkuasa yang mana yang berkaitan lah kena ambil maklum. Dan kita tahu yang hujan kita ni terutamanya bila peralihan monsun ni adalah sangat lebat. Jadi kita kena tengok pihak-pihak yang berkuasa ni kena tengok dari segi sama ada longkang yang dia orang ada tu ada cukupkah atau tidak untuk menampung pengaliran air hujan yang lebat. Ini memang biasa kita hadapi, sama ada panas ataupun luar biasa panas ataupun banjir pada setengah tempoh dalam setahun di Malaysia adalah sesuatu yang kita biasa hadapi. Tetapi adakah Met Malaysia nampak bahawa fenomena yang berlaku di peringkat global seperti perubahan iklim, pemanasan global memburukkan lagi cuaca-cuaca ini yang memang kita hadapi setiap tahun tapi ianya menjadi lebih serius akibat fenomena-fenomena ini? Kalau kita nak kaitkan dengan perubahan iklim, itu kita kata kena ada kajian lah yang lebih menyeluruh. Sebab apa yang pihak kami nampak setakat ni, kadang-kadang kita tengok tahun ni cuaca lebih ekstrim berbanding dengan tahun sebelumnya. Jadi apa yang berlaku ni kita panggil keragaman iklim tu sendiri. Ada ketikanya iklim tu bertindak lebih aktif dan ada ketikanya dia bertindak lebih pasif. Dan dalam keadaan kita nak bandingkan dengan perubahan iklim tu, makna dia kita kena ada kajian lah. Kita tengok sama ada trend yang berlaku ni trend semakin meningkat ke ataupun semakin berkurangan ke atau sebagainya. Itu kena ada kajian sebenarnya. Kita tak boleh buat tuduhan sembarangan lah. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Ishak Manik, Timbalan Ketua Pengarah Strategik Jabatan Meteorologi Malaysia atau Met Malaysia membincangkan berkenaan dengan apa yang kita boleh jangkakan sepanjang minggu depan, malah sepanjang sebulan depan sekurang-kurangnya. Selepas kita melalui fasa peralihan monsun. Tapi bagi setengah orang mungkin kelegaan sedikit kerana selepas cuaca yang luar biasa panas yang kita lalui sejak sebulan lepas, mungkin sedikit kelegaan, sedikit kurang panas, bukan sejuk. Tetapi apa yang kekal panas adalah suasana politik di dalam negara. Hari ini seperti yang kita sebut sebentar tadi, Naib Presiden PKR dan juga Ahli Parlimen Kuala Langat umum, Datuk Dr. Xavier Jayakumar umum keluar parti PKR menjadi wakil rakyat yang ke-16 sekurang-kurangnya yang meninggalkan parti itu sejak hanya tahun lepas. Saya mahu bercakap dengan Ketua ataupun Pengarah Komunikasi PKR Fahmi Fadzil. Selepas ini kita berhenti rehat seketika. Ini fokus minggu depan. Kita akan melihat apa yang menjadi tajuk berita sepanjang minggu ini dan apa yang kita boleh jangkakan sepanjang minggu depan. Dan yang menjadi topik yang mendominasi kedua-dua minggu ini, malah minggu-minggu sebelumnya, adalah ahli-ahli parlimen dan ADUN dan pelbagai ahli parti khasnya daripada Pakatan Harapan keluar daripada parti mereka untuk menyertai parti lain. Ada antara mereka menyertai Kerajaan Perikatan Nasional. Itu Datuk Dr. Xavier Jayakumar. Hari ini mengumumkan beliau meninggalkan PKR, meletak jawatan selaku naib presiden dan juga ahli parti itu. Xavier berkata beliau kecewa dengan beberapa perkara, antaranya prioriti parti itu yang dakwanya tidak diletakkan di tempat yang betul. Sepatutnya, kata Xavier, ianya diletakkan untuk memberikan lebih kerjasama kepada kerajaan sekarang untuk menangani pandemik COVID-19, untuk membina semula ekonomi dan lain-lain. Xavier tidak memberi sebarang pengesahan sama ada beliau akan menyertai secara rasmi sebarang parti di dalam Perikatan Nasional, kekal sebagai ahli parlimen bebas. Dan maklumat lanjut berkenaan dengan hal ini boleh anda dapati di astroawani.com. Saya mahu terus saja sekarang bersama YB Fahmi Fadzil. Fahmi Fadzil adalah Pengarah Komunikasi PKR. Assalamualaikum YB. Assalamualaikum. YB, pada kiraan saya 16 ahli parlimen keluar PKR sejak tahun lepas. Ini belum bukan ahli parlimen ataupun ADUN dan juga ADUN 16, belum lagi mengira ahli di peringkat lebih rendah yang bukan ahli parlimen dan katanya mungkin ada yang lagi yang akan melakukan perkara yang sama. Jadi pada ketika ini, adakah adil untuk kita katakan kepimpinan PKR sudah hilang kawalan tentang terhadap situasi ini? Kadang sekarang kita lihat Majlis Presiden Pakatan Harapan baru-baru ini menyatakan bahawa agensi-agensi sedang diguna untuk memberi tekanan
kepada ahli-ahli parlimen untuk mengalih sokongan mereka kepada Perikatan Nasional. Jadi tidak semestinya isu dalaman tetapi tekanan yang diberi dari luar ataupun habuan ataupun tawaran dan umpan yang diaju ataupun diberi kepada ahli-ahli parlimen ini. Seperti kita sedia maklum sebelum ni yang Muhammad Natra Ismail, ahli parlimen Sekijang, telah memaklumkan ada 2 orang individu, seorang Datuk Seri, datang bertemu beliau dan menyatakan beliau berpeluang untuk mendapat manfaat sekiranya mengalihkan sokongan. Jadi seringkali sekiranya sesiapa melompat dan mengadu masalah parti, kemungkinan besar ada isu-isu lain yang tidak menyatakan dalam kenyataan tersebut. Tapi kita tahu dan kita sedar apa sebenarnya yang mereka hadapi. Itu satu kemungkinan, tapi itu juga satu tuduhan yang mungkin kita perlu dapatkan reaksi daripada tuan badan sendiri. Dalam kes ini adalah Datuk Dr. Xavier. Kita cuba untuk menghubungi beliau tapi masih lagi belum dapat menghubungi beliau untuk memberikan reaksi yang lebih lanjut berkenaan dengan isu ini. Tetapi kalau kita lihat YB, 16 wakil rakyat iaitu ahli parlimen dan ADUN keluar daripada PKR sejak hanya tahun lepas. Adakah YB mengatakan bahawa kesemua 16 ini mereka masing-masing ditawarkan habuan untuk berbuat demikian? Dia sama macam keadaan UMNO sebelum ni yang kehilangan sejumlah ahli-ahli parlimen yang mana mereka telah pindah ke Bersatu dan itu telah menimbulkan satu suasana yang sangat parah dalam hubungan antara Bersatu dengan UMNO. Bagi keadilan, dia mungkin bukan seperti itu kerana sehingga baru-baru ini agak sukar untuk ahli parlimen ataupun wakil rakyat yang bukan berbangsa Melayu untuk masuk ke dalam Bersatu kerana isu kerusi mereka, isu dalaman parti itu, jadi ada masalah dari segitu. Tapi kalau kita lihat bagi ahli-ahli parlimen, dan kita rujuk kepada kenyataan daripada Majlis Presiden Pakatan Harapan, yang menjadi tekanan kepada ahli-ahli parlimen terutama dalam minggu-minggu yang telah berlalu, kita perlu ingat dan perlu sedar bahawa tindakan setengah daripada mereka keluar itu agak menarik timingnya, masanya, waktunya kerana hampir semua berlaku selepas kenyataan daripada Istana Negara bertarikh 24 hari bulan Februari bahawa parlimen boleh bersidang sewaktu darurat berkuat kuasa. Sebelum itu langsung tidak ada berita, tidak ada kedengaran. Ya, jadi bagi saya kita boleh baca keadaan di mana parlimen boleh bersidang sewaktu darurat berkuat kuasa dan tindakan beberapa ahli parlimen ini melompat. Bagi saya tidak boleh kita pisahkan terlalu jauh, ya, dan ada mungkin yang melihat dua perkara itu ada kaitan. Tapi Wabi, kita juga satu perlu daya tarikan yang besar untuk menarik begitu ramai ahli PKR untuk keluar parti, khasnya untuk menyertai ataupun sekurang-kurangnya menyatakan sokongan mereka kepada kerajaan, different side of the aisle, opposite side of the aisle. Dan kalau nak mengatakan bahawa ada dakwaan bahawa wujudnya tawaran, habuan, duit dan sebagainya, ini adalah satu lumrah yang sudah ada sejak beberapa tahun lepas, beberapa puluh tahun lepas malah dalam politik Malaysia. Tetapi pada PRU 14, PH masih lagi intact, masih lagi kuat walaupun ada semua itu. Tetapi mengapa sekarang, kalau betul apa yang YB cakap, ahli-ahli Parlimen Pakatan Harapan semakin terdedah, semakin vulnerable kepada semua tawaran-tawaran ini? Adakah ada juga faktor lain yang mendorong mereka? Mungkin ketidakpuashatian terhadap kepimpinan? Tak, saya rasa seperti yang saya sebutkan tadi, bila kenyataan daripada Istana Negara, titah nasihat yang di Pertuan Agong bahawa Parlimen boleh bersidang sewaktu darurat berkuat kuasa. Selepas itu kita lihat berlaku siri lompatan, lompat kata, boleh kata, ahli-ahli Parlimen. Dan sebelum itu tidak berlaku langsung. Tidak ada ura-ura, tidak ada angin. Dan bagi saya tidak boleh kita sangkal sekiranya wujud pandangan seperti itu di kalangan khalayak bahawa dua perkara itu berkait. Dan kita lihat sebelum ni pihak UMNO pula, ahli-ahli parlimen mereka telah menyatakan mereka akan tarik sokongan. Malah kita percaya mungkin bila tiba Perhimpunan Agung UMNO nanti pada 27 dan 28 hari bulan Mac, apakah yang akan berlaku dalam hubungan di antara UMNO dan Bersatu, itu kita nantikan. Tapi semuanya berlaku dalam kerangka yang saya sebutkan tadi itu, Parlimen boleh bersidang sewaktu darurat
berkuat kuasa, maka persoalan tentang majoriti yang diperolehi ataupun ada sokongan terhadap Perdana Menteri itu menjadi tanda tanya yang besar. Okey YB, dengan sebenarnya yang kita ada, kita beralih ke topik yang baru dan ini saya sudah pun cek. Kita beralih kepada kerusi di parlimen sekarang. Saya tahu darurat tidak ada parlimen dan sebagainya, tetapi the numbers are what they are. Selepas pengunduran Datuk Dr. Xavier keluar daripada PKR ada saya kira 35 ahli parlimen dan parti-parti sekutu tradisional seperti DAP. DAP ada 42 kerusi, Amanah ada 11 kerusi, Warisan ada 8 kerusi dan Parti Pejuang ada 4 kerusi kalau kita mengandaikan Pejuang adalah friendly kepada Pakatan Harapan. Jumlahnya adalah 100 kerusi. Jauh untuk mencapai majoriti mudah dalam parlimen. Adakah bersedia Pakatan Harapan dengan figure yang sebegini untuk menghadapi PRU 15 yang mungkin tak lama lagi akan datang? Ya, insya-Allah kami bersiap sedia untuk menghadapi PRU ke-15 dan jangkaan saya sekiranya ada apa-apa persiapan untuk parlimen, maka saya tidak akan sebut di sini dan kita nantikan bila tiba masanya kita akan lakukan apa yang perlu dilakukan. Dan yang utama pada waktu ini adalah bersiap sedia untuk PRU ke-15, terus mendampingi rakyat, menjadi suara kepada rakyat dalam isu RM10,000 compound yang dikenakan, ya, dan keadaan antara dua darjat, yang mana menteri lain, marhain lain. Ya. Jadi ini yang rakyat lihat perlu diperjuangkan dan insya-Allah kita akan terus menjadi suara kepada rakyat, mengangkat iltizam mereka, memenuhi aspirasi mereka dan insya-Allah kita akan berusaha untuk kembali ke Putrajaya mungkin dalam masa yang akan datang insya-Allah. Bagaimana PKR dan Pakatan Harapan ingin membina semula kekuatan YB menuju ke PRU 15, sekurang-kurangnya 10 kerusi mereka perlu ambil semula kalau mengikut jumlah ini, bagaimana ingin rebuild and stronger than before? Ya, kalau kita lihat kerusi-kerusi seperti Tebrau, Kuala Langat, bagi saya suka untuk calon-calon seperti Stephen Chong ataupun Xavier untuk kembali bertanding di situ. Dan setengah-setengah kerusi itu memang suka. Bagi saya, kalau kita lihat kepada kaji selidik Sincu dan Sinar Harian baru-baru ini meletakkan Parti Keadilan Rakyat sebagai mempunyai sokongan yang agak kuat berbanding dengan parti-parti yang lain. Ampang dan Gombak YB, PKR yakin? Ya, insya-Allah. Kalau kita ada calon yang besar, yang hebat, dan bagi saya mungkin rakyat, warga dan pengundi di Gombak dan Ampang, mungkin mereka tidak begitu gembira dengan tindakan melompat keluar parti, khianat. Terutama bila kita lihat keadilan telah bertanding dan menang di kerusi-kerusi ini sekian lama. Jadi DNA keadilan ada di kerusi-kerusi ini dan kita akan berusaha untuk kembali dan memenangi kerusi-kerusi ini insya-Allah. Baik, terima kasih YB Fahmi Fazil, Pengarah Komunikasi PKR. Itu saja untuk fokus minggu depan. Kita jangkakan mungkin suasana politik yang lebih tidak menentu minggu depan. Itu kita akan saksikan dan kita jangkakan apapun semua maklumat lanjut di asraoni.com dan juga di saluran 501 kita akan sentiasa mengikuti. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam hormat.